أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه وإرشاده إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi rabbi yassir wa a'in ya karim. وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا مجيبا يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا مبينا. الحمد لله الواحد الجواد الواحد القهار الواحد الحنان والمنان الذي قد بعث محمدا خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. اللهم بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفر لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الجنة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dan memilih kita meletakkan kita di dalam taman daripada taman syurga. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah walaupun dalam keadaan sekali lagi kita berada di dalam PKPB pula kali ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih redha ke atas kita dan memberikan peluang untuk kita hadir ke rumah Allah, untuk kita imarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalaulah sekali lagi kita ditahan untuk menjengah ataupun untuk memijak masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita mengetahui bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut
ahabbul biladu ila Allahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah di atas muka bumi ini ialah tempat-tempatnya sujud manusia, iaitu masjid-masjid, musalla-musalla, tempat-tempat sujud. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman berat dan keras kepada orang yang tidak datang untuk solat secara berjemaah. Kalau sekiranya tidak ada keuzuran, tak ada uzur syar'i, yang tidak ada ketakutan, khaufun wa maradun, yang tidak ada ketakutan pada jalannya dan juga tidak ada sakit pada jalannya. Jadi kalau orang yang takut, contohnya nak main ni, ada kereta kebai duk tunggu, peluru duk tunggu kita. Kalau sekiranya nak main ni sebab ada kita ada sakit dan sebagainya, maka terlepaslah kita daripada tanggungjawab tersebut. Tapi kalau sekiranya kita tak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala disebabkan tidak ada keuzuran, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak sahaja aku suruh pemuda-pemuda daripada kalangan orang-orang muda ni untuk himpun kayu api dan kemudian bakar rumah orang-orang yang tidak hadir untuk datang solat berjemaah. Nampak kata besarnya solat secara berjemaah. Dan kemudiannya antaranya ialah orang yang tidak datang untuk solat berjemaah, hilang barakah rezekinya. Jangan kita nampak macam biasa saja. Kita nampak memang dalam mazhab Syafi'i dia adalah fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah. Tok imam buat sudahlah kan, Tok Bilal buat sudah dah, abang Kamal mai pun cukup dah kan. Tapi sebenarnya kita yang kata fardu kifayah itu dituntut atas kita yang tidak ada dituntut, yang sangat-sangat dituntut itu yang kita yang tak ada keuzuran, tak ada apa, kita datang untuk solat secara berjemaah. Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak datang solat berjemaah hanyalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik geng Abdullah bin Ubay, memang mereka ni tak main sembahyang jemaah. Mereka main waktu-waktu tertentu saja. Tu Nabi kata kalau kita tahu pentingnya solat berjemaah, kita datang dalam keadaan habuan. Habuan ni bahasa Arab. Bahasa Melayu pun ada habuan juga. Habuan ni adalah main dalam keadaan merangkak. Dia akan main sembahyang subuh dan dia akan main sembahyang isyak berjemaah walaupun dalam keadaan merangkak. Jadi habuan itu habuan bagi orang yang main, yang memang sungguh-sungguh nak main. Tapi kalau orang yang dia tak tahu kepentingannya, dia tak rasa pentingnya solat secara berjemaah, kita tengoklah hari tu ni bila ditutup hari tu ni pakat kelang kabut nak main sembahyang jemaah. Ni sekali lagi ni Allah Subhanahu taala baru bagi sikit ni. Allah nak tengok kita sekali lagi masa dia buka masjid luas besar apa semua ni, kita tak main. Kita tak main. Kita bagi alasan masjid Pajak Song ni dia duk renovate, tak ada nak main. Kan macam-macam alasan. Lepas tu dia duk tunggu je fatwa-fatwa keluar. Dah apa fatwa keluar pula, tak boleh pergi sembahyang ramai-ramai pula dah ni. Dia duk cari tunggu fatwa tu ya, nak lawan kata. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ruang, berikan masa untuk hadir, dia tidak ambil peluang untuk datang ke rumah Allah. Lebih-lebih lagi pula dia sangat rugi apabila dia tidak berada di dalam taman daripada taman syurga. Tuan-tuan tahulah ni, nak keluar ustaz-ustaz pun nak keluar pergi kuliah pun bukan macam selalu lah. Kalau nak keluar daripada kawasan ni, yang di sebelah Sungai Petani, Kedah sana, duk tanya ni ustaz boleh main tak, boleh hadir tak. Kita bukan tak mau hadir, tapi kita hormat kepada SOP yang ditetapkan. Sebab apa? Sebab kita semua kena jaga. Sebab virus ni kalau merebak akan jadi susah kepada kita seluruhnya. Nak buat ibadat susah, nak buat apa pun susah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, yang penting kita sentiasa jangan lupa dalam doa kita sepanjang masa kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak dan bala ini daripada kita semua. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Sebagai mukadimah kita. Ini kita sambung kitab kita Sakaratul Maut, Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأسراره وأنواره في الدارين ثم آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد،
Tengok muka surat 52. Muka surat 52. Di atas sekali tu, seorang soleh dipagut ular, dipatuk ular. Dalam perjalanan dia kata hatinya lupa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Jadi dia ni dah kena batuk ular dalam kabut, lupa nak ucap selamat kepada ibunya, nak ucap selamat ataupun salam kepada ibunya, ayahnya, anaknya dan saudara-saudaranya. Sebab kita selalunya kita tak sangka benda-benda hak berlaku dekat kita ni, kita tak sangka. Bukan semua kita sangka. Ni kita duduk elok ni, duduk berasa macam duduk sihat elok. Orang hak kena Covid kita tahulah no. Tanda-tanda mati lah, nak mati. Jadi kita hak tak kena apa ni, duduk dalam masjid, boleh main sembahyang elok, duduk elok ya. Kawan hak kena Covid tak mati, kita hak tak kena ni mati. Nah, dalam masa PKP, dalam masa orang duk kena Covid ni, hak mati tu semua Covid kah? Tak. Hak mati itu pasal memang ada ketetapan pada dirinya untuk mati. Dan kita ni, malaikat ni dia main ziarah sedia. Kalau sekiranya Allah kata cabut nyawa kawan tu, dia cabut. Malaikat ni dia bukan cabut lari, cabut nyawa. Kita kalau tahu malaikat, kita cabut lari ya. Kalau kita boleh nampak malaikat maut, cabut lari kita. Sebab tapi dalam Al-Quran sebut dah. Qul innal maut alladhi tafiruna minhum fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, qul innal maut alladhi tafirru. Kalau sekiranya kamu cuba lari daripada kematian, larilah dunia mana pun. Sebab kita ni yang duduk atas dunia ni nak lari sampai dekat mana? Kita lari bukan boleh lari pergi sampai angkasa, pergi sampai langit yang kedua, ketiga, ketujuh pun tak boleh. Kita duduk lari ni dalam bumi ni lah, atas muka bumi ni. Habis kuat terjunan laut, macam tu lah. Tapi kematian tetap datang kalau sekiranya itu adalah perintah daripada Allah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok, ia mengucapkan syair yang ia lafazkan bersama nafas-nafasnya. Iaitu syair tersebut kita merupakan induk ataupun rasa. Dan ni kena mengaji dalam bab syair lah, bab tariqat, bab syair. Arud khafiyah semua tu ada cerita pasal syair ni. Dalam syair Arab dia kata, ia berkata sambil merangkak ke kubur, Allah tahu saat aku meninggalkan dengan cepat anak-anakku dan meninggalkan kedua orang tuaku. Mereka mengatakan jangan dijauhkan saat menguburku. Adakah tempat yang jauh selain tempatku? Jadi dia sebut, dia kata cepat sungguh masa ni, menyebabkan cepat sungguh dia ni pergi tinggalkan keluarga dia. Dia tinggalkan anak dia, tinggalkan ayah dia, tinggalkan semua. Dan ahli keluarganya pula kata janganlah ditinggalkan mereka. Saat mereka ini menguburkan kita. Sebab itulah kita tengok dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Kita ni besok apabila kita mati akan dibawa kita ke kubur. Yang akan ikut kita pada ada 3 perkara yang akan ikut kita: harta kita, ahli keluarga kita dan amalan kita. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dhahabasnani, maka akan pergilah 2 perkara, akan patah balik 2 perkara. Apa dia? Ahli keluarga dan harta kita. Ahluhu wa maluhu, hartanya dan juga ahli keluarganya akan balik. Sayang macam mana pun, kasih macam mana pun, cinta macam mana pun dekat kita, mereka ni akan balik. Anak kita akan balik, isteri kita akan balik, semua akan balik. Kenderaan kita, pakaian kita akan balik, semua akan balik. Tinggal kepada kita, wa yabqa wahidan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi kata, yang akan tinggal dekat kita pada ketika itu ialah amal kita. Sebab tu tuan-tuan, kita kena rapat sungguh dengan amalan, kena kuat sungguh dengan amalan. Tengok satu orang ulama Basrah pada ketika tu. Jadi selepas zaman Rasulullah ada 4 negeri yang hebat, iaitu yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Kufah, yang keempat Basrah. Di dalam negeri-negeri ini, di zaman pada ketika itu, zaman Imam Syafi'i dan zaman-zaman sebelum tu, 4 negeri ini terdapat ramai ulama terdapat di dalam keempat negeri ini. Dan
kalau sekiranya ni ulama sebut, kalau sekiranya kita sampai ke negeri itu, adapun siapa-siapa yang masuk ke negeri itu kemudian minta supaya orang-orang biasa saja, orang biasa bukan ulama lagi, bukan orang alim lagi, tolong doa, maka akan mustajab doa, sebab ramainya orang soleh di zaman itu. Ramainya orang soleh yang berada di keempat buah negeri ni, Mekah, Madinah, Kufah dan Basrah pada ketika itu. Jadi dia dalam keempat negeri ini hiduplah satu orang tabi'in yang nama dia ialah Sabit Al-Bunani ataupun Al-Banani. Ada dua, ada panggil Al-Banani, ada panggil Al-Bununi. Sabit Al-Bununi. Sabit Al-Bununi ini satu orang yang saleh, satu orang periwayat hadis, dan disebutkan bahawa ini dia adalah salah seorang perawi hadis yang siqah. Yang siqah, yang hafalan dia kuat, yang soleh, yang baik. Dan dia adalah anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa dia Anas bin Malik? Anas bin Malik ni kita pun tahu dah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai di Madinah, kan kisah bila Nabi disambut, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Nabi disambut dengan tala'al badru alaina, orang mai jumpa Nabi bagi hadiah dan macam-macam. Tapi Anas bin Malik anak kepada Ummu Sulaim ni kata, ya Rasulullah, aku ni orang miskin, tak mampu nak bagi apa, bagi Anas bin Malik sebagai khadam kepada kamu, pembantu kepada kamu. Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi SAW dalam hidupnya, sehinggalah Allah panjangkan umurnya, sehingga Allah berikan rezeki yang banyak kepadanya. Jadi kaya Anas bin Malik dengan doa Nabi SAW. Dan ramai anak Anas bin Malik, umurnya panjang. Dan dalam umurnya panjang tu, dia ada anak murid bernama Sabit Al-Bununi. Sabit Al-Bununi salah seorang daripada tabi'in. Selepas zaman sahabat, Anas bin Malik sahabat ni dia, sahabat ni man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majalis ta'aruf, majalis ta'aruf, wa amana bihi fi hayatihi wa mata fil Islam, wa mata fil Islam fi akhirih. Jadi sebenarnya sahabat Nabi orang yang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi hidup, dia bertemu dengan Nabi dan kemudian beriman kepada Nabi dan mati dalam Islam. Mati dalam keadaan Islam. Itu Abu Jahal tak termasuk. Abu Lahab bukan sahabat. Bukan sahabat. Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Walid Al-Mughirah bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka ini tidak beriman kepada Allah walaupun mereka ini bertemu dengan Nabi dalam majlis-majlis tertentu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Sabit Al-Bununi, dia ni mengaji dengan Anas bin Malik, dan kemudian selama 40 tahun dia ikut Anas bin Malik. Sehingga kan Anas bin Malik kata, aku tengok mata kamu sangat mirip kepada mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sabit Al-Bununi juga adalah berketurunan yang ada silsilah sampai di belakang, ada nama Al-Quraisy. Macam mana Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy, dia itu keturunan Quraisy. Sama juga Sabit Al-Bununi. Nah, kisah Sabit Al-Bununi ni, dia ini orang yang kuat buat ibadat. Dua ibadat yang menjadi keutamaannya, apa dia? Salat dan juga puasa. Pasal apa? Dia ambil perkara yang suka dibuat oleh Nabi. Nabi SAW, antara perkara yang disukai oleh Nabi, amalan yang paling kuat, paling banyak dibuat oleh Nabi SAW ialah salat. Nabi ni kalau tengoklah, kalau kita tengok dalam sunnah Rasulullah sepanjang hari, antaranya Nabi bangun apa dia? Nabi sembahyang sunat iftitah. Kemudian Nabi sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat taubat. Rasulullah ni sembahyang sunat taubat. Rasulullah sembahyang sunat hifzul iman, kita duduk sembahyang. Rasulullah sembahyang sunat witir, ni sembahyang lah. Rasulullah solat sunat fajar, kan? Rasulullah sembahyang sunat mutlaq. Rasulullah sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha. Tak nak tinggal ni hak yang hak Rasulullah tak tinggal.
Rasulullah sembahyang sunat mengiringi waktu. Rasulullah sembahyang sunat saja sunat. Rasulullah sembahyang apa sahaja sunat. Sunat musafir dan sebagainya. Lagi banyak perjalanan lagi Nabi SAW banyak berjalan, banyak bermusafir, lagi banyak salat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita kalau dah mula musafir, dah boleh selesai dah kita sembahyang, kita ada rukhsah dalam sembahyang ni. Boleh sembahyang jamak, boleh qasar. Lepas tu pakai tak buat dah, hak sunat-sunat ni pakai ruyuk tak buat dah. No? Tak buat dah. Kadang-kadang hak wajib pun lepas pada begitu ya kita tak buat. Sebab apa? Kita tak mencontohi Rasulullah. Jadi Sabit Al-Bununi ni dia ambil pendekatan dia sembahyang, dia kuat sembahyang, kuat solat. Dan kemudiannya ibadat yang kedua ialah ibadat apa? Ibadat puasa. Dia rajin puasa. Rajin sungguh dia berpuasa. Dan ketika dia berada di dalam masjid ni, antara amalan yang dibuat ni, dia akan cari tiang-tiang tu dan dia akan cuba khatamkan Al-Quran di setiap tiang-tiang yang dia baca. Contohnya hari ni lah, dia ambil tiang tu, tiang yang kita nampak tu, dia baca Al-Quran tang tu, tak berubah, baca berapa kali sampai khatam. Cari dia pergi tiang masjid ni pula, tiang ni pula, duduk di tiang tu baca sampai habis khatam. Cari dia tiang, kita cari tiang berapa? Bukan khatam Quran kan, berapa? Kita khatam mata kita pejam, no? Dia kata kami nak tiru Sabit Al-Bununi juga Ustaz, tapi tak baca Quran, no? Kita lena di tiang-tiang yang ada di masjid, no? Sini tak jadilah, no? Nanti saya contoh saja. Jadi tiang-tiang tu orang tanya pasal apa tuan buat benda ni, no? Dia panggil Imamil Muslimin, no? Dia panggil Imamil Mu'minin, dia panggil dekat dia tu imam kepada orang-orang yang beriman. Ni gelaran yang diberikan kepada Sabit ni, no? Pasal apa bagi gelaran kat dia tu? Sebab dia antara orang yang soleh, orang yang siqah, banyak meriwayatkan hadis. Orang yang ada riwayat kata adalah salah seorang daripada wali-wali Allah. Kan zaman tu banyak lah wali-wali Allah, orang-orang soleh, orang biasa saja angkat tangan doa kepada Allah, Allah mustajab doa. Jadi Imam ataupun Sabit Al-Bununi ni, dia ni sehinggalah ada cerita bila meninggal dia ataupun wafatnya, mereka ini terdengar di kubur dia tu orang yang baca Al-Quran dan orang melakukan solat. Nah, bila duk kaji balik, duk tanya balik apa amalan dia, dia pernah minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kubur aku ini, ya Allah, aku ini boleh melakukan ibadat solat sampai aku berada di alam barzakh. Oh, minta macam tu. Lepas tu kita ni tentang boleh tak? Kita tak sampai lah tahap tu, tak sampai lah tahap tu. Tapi kita yang istiqamah, al-istiqamah ainul karamah. Ingatlah, orang yang istiqamah melakukan amal-amal yang soleh, amal yang sentiasa dibuat, ketika matinya pun dia, ketika sakitnya dia dikira melakukan amal. So, tuan-tuan rajin duk main mengaji, rajin duk main duduk di dalam majlis ilmu, PKP kah, KP apakah, semua kita main, kan? Boleh duduk dalam majlis ilmu, Allah pilih, dan istiqamah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sakit esok nak mai tak boleh, pada masa hak kita selalu mai, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala ni di antara waktu maghrib ni. Duduk biasa mai, duduk dalam majlis ilmu daripada lepas maghrib sampai isyak katalah lepas ni kita sakit tak mampu nak mai, mudarat tak boleh nak mai, sakit yang tak boleh nak mai. Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala kira sebagai kita orang yang hadir di dalam majlis ilmu. Macam itulah juga sampai satu ketika esok sekali lagi kita tak boleh mai ke rumah Allah, jangan duk bimbang apa. Orang hak duk mai dah ni dia tak gaduh bimbang. Pasal apa? Dia Allah Subhanahu wa taala jadikan karamah kepadanya, iaitu dia sentiasa mendapat pahala macam mana dia duk berulang mai ke masjid, duduk dalam rumah Allah. Bagi orang hak tak mai sangat-sangatlah rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab belum tentu diberikan peluang untuk hadir dalam rumah Allah. Jadi Sabit Al-Bununi dikisahkanlah satu hari ni masa hidup dia. Orang-orang alim, orang soleh ni Allah bagi karamah, Allah bagi kemuliaan, Allah bagi petunjuk, Allah bagi mereka ini jadi dalil kepada orang lain. Jadi dalil kepada orang lain, bukan saja Al-Quran sebagai dalil, bukan saja hadis sebagai dalil, tapi mereka juga menjadi dalil kepada kehidupan masyarakat. Satu hari orang-orang soleh ni dia rajin ziarah kubur. Hak mana Nabi suka buat, tu dia buat. Jadi Nabi perintahkan supaya kita ziarah kubur. Dia pun pergi ziarah kubur.
dan kemudian dia tertidur di kawasan kubur tersebut. Kemudian dia bermimpi dalam tidur dia tu, semua orang yang berada di kawasan kubur itu bangkit dengan duk makan, duk bawa hidangan dan makanan yang lazat-lazat. Alam barzakh ni 1001 macam, tuan. Ustaz ni betul tak betul ni? Nah, ni alam barzakh ni 1001 macam yang kita tak boleh fikir sebab bukan alam kita. Alam yang telah terputus kita dengan dunia, fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Alam yang Allah Subhanahu wa taala putuskan kita dengan alam ni, dan kita tak boleh nak berhubung kecuali orang-orang tertentu yang Allah hubungkan. Jadi imam ataupun imamil mukminin ini, dia Allah Subhanahu wa taala bagi peluang untuk berhubung dengan orang yang berada di alam barzakh. Dia tengok semua orang bangkit pada ketika tu. Bangkit, kemudian bawa makanan, dan kemudian kembali masuk ke kubur masing-masing. Tapi ada satu kubur, satu pemuda yang orang muda lagi, tapi dia pucat muka dia. Pucat muka dia, lesu muka dia, tidak bertenaga dia ni. Nampak lusuh, nampak tak sihat dia. Kan, nampak tak sihat. Hak sakit, pucat, makan tak boleh ni pun nampak tak sihat dah. Bayangkan berada di alam barzakh, duduk dalam alam barzakh, muka pucat. Pada masa tu kemudian bertanyalah imamil mukminin. Dia tanya, wahai pemuda, siapa kamu? Dan pasal apa kamu ni tak bangkit dan tak cari makanan, tak dapat makanan macam mana mereka di semua ni? Dan pasal apa muka kamu pucat? Kenapa kamu nampak sedih? Dia kata, wahai tuan ataupun Imam Sabit Al-Bununi, ataupun imamil mukminin, aku nak abang dekat kamu. Dia kata bahawa aku ni orang luar. Dia kata, aku main ke sini buat kerja haji dengan mak aku. Tiba-tiba takdir Allah, aku mati di sini. Aku meninggal dunia di sini. Bila aku meninggal dunia di sini, kemudian aku dikuburkan di sini. Setelah dikuburkan, kemudian tak lama mak aku kahwin lain. Orang menikah lain ni bukan dia ingat kita dah. Ni cara-cara orang-orang soleh ni. Mak aku menikah dia lupa terus ruyup kat aku. Doa tak hantar, mai tengok ziarah aku pun dah buat tak tahu je. Dah lah aku ni sebatang kara je hidup di sini, di kubur ni. Tak ada siapa mai ingat kat aku. Ahli keluarga aku jauh. Mak aku tak ingat kat aku. Mak aku boleh ayah baru tinggal aku ni. Sedih lah anak ni. Kemudian dia kata, boleh dah esok ni kamu pergi jumpa dengan mak aku dan nak meyakinkan mak aku ni bahawa aku ni adalah aku bertemu dengan kamu. Dia kata, kamu beritahu dekat mak aku bahawa dalam paket baju yang aku tinggalkan, yang aku mati itu tinggal baju, dalam paket baju tu ada duit 100 dirham. 100 dirham atau 100 dinar, tak ingat. Lebih kurang 100 dirham. Duit tu ada dalam baju tu, dalam satu uncang. Itu adalah harta ayahku yang ditinggalkan kepada aku. Tapi aku tak sempat guna. Balik beritahu dekat mak aku, pergi jumpa mak aku beritahu. Jadi esok hari ni imam ni pun pergi dah. Sabit ni pun pergi. Berjumpa dengan mak dia tak apa lagi. Betul ke dia ni? Betul ke cerita ni? Kemudiannya Imam Sabit ni Al-Bununi, dia beritahu. Dia kata, anak kamu khabarkan kepada aku untuk sampaikan kepada kamu bahawa dalam paket baju dia itu ada satu uncang yang ada duit lebih kurang 100 dirham. Mak dia dengar-dengar, mak dia pengsan. Mak dia pengsan sebab tak ada siapa tahu pasal duit tu. Ayah baru pun tak tahu. Jadi pengsan mak dia, dan selepas mak dia jaga daripada pengsan, mak dia ambil duit 100 dirham itu, serahkan kepada Imam Al-Bununi ni, Sabit Al-Bununi, untuk disedekahkan dan dihadiahkan kepada anak dia. Jadi Imam Sabit Al-Bununi ni pun buatlah macam mana yang nak dinakkan oleh mak dia tu. Dia pun bawa dan sedekah duit tu. Selepas dia sedekah tu, pada malam berikutnya dia pergilah ke kawasan kubur, dan sekali lagi dia tertidur di sana. Bila dia jaga, dia tengok pemuda tu mai, dan pemuda tu macam mana orang lain, pemuda tu bangkit dalam keadaan wajah yang berseri-seri, dengan pakaian yang berseri-seri, yang indah-indah, dan kemudian mengucapkan terima kasih kepada Imamul Mukminin itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, tak apalah
kalau ada orang tukang mahbak dekat kita, ataupun orang yang akan tolong kita esok ni, masa kita mati duduk dalam kubur esok ni, kita duduk pesan, hang pun buat macam mana imam ni buat juga, hampir tidur di kubur aku, pakai tak mimpi lah, no? Kita orang biasa, no? Jenuh tidur tak mimpi apa, silap-silap kena ligang hantu kubur gitu ya, no? Kita ni. Jadi kita buat amalan, sebab masa hidup ni jaga, kita mati saja orang lupa kita. Sebab tu fadhahabasnani, kata Nabi, akan tinggallah bersama dengan kita amal-amal kita, amal-amal kita. Hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati Allah, sambung. Ia mengatakan, dia kata, bagaimana aku berpisah dengan anak-anakku, mengapa aku tidak meminta izin kepada kedua orang tuaku dalam perjalanan ini. Jadi dia ni berasa resah, berasa menyesal sebab tak minta izin kepada mak ayah dia. Minta izin apa, nak mati ni bukan boleh minta izin siapa. Kita pun tak tahu, tak sedap. Apakah demikian kehidupan dirampas? Apakah demikian aku akan pergi? Apakah demikian aku kehilangan apa yang aku miliki dan kuasai dalam sekejap ataupun sekelip mata saya hilang lah. Harta kita, duit ringgit kita, ahli keluarga kita, kasih sayang, makanan, minuman, kesenangan, kebahagiaan hilang. Hak bahagia pun Allah hentak nyawa, hak yang derita pun Allah hentak nyawa, hak miskin pun dicabut nyawa, hak kaya pun dicabut nyawa, hak ada kuasa pangkat pun dicabut nyawa, hak yang tak ada pangkat pun sama. Jadi kematian tak mengenal pangkat, usia, darjat, kedudukan, umur dan sebagainya. Ia melanjutkan, dia kata, sahabat-sahabatku dan orang-orang yang menguburku berkata kepadaku, kamu tidak dijauhkan, yakni Allah tidak menjauhkanmu. Padahal dia kata tidak ada tempat yang sejauh ini, tidak ada kesunyian yang sesunyi ini, dan tidak ada kegelapan yang segelap ini. Allah Akbar, no? Kalau fikir ke kubur ni lah, hoi, nak takut kita, no? Kubur ni sunyi, no? Gelap kubur ni. Kita tengok kubur, tengok ke atas sudah lah. Kita tengok dalam kubur, kita tak tahu lagi, tengok ke atas. Kita pergi tengok malam-malam, kita pergi tengok kubur, pergi ziarah kubur, nah, pergi tengok, duduk tengok macam mana keadaan kubur ni. Nah, bayangkan kita duduk ramai-ramai tu ada geng lain, nah. Kita pergi, kita duduk di kawasan kubur tu, ada geng lain hak mati lah. Kita tak mati ni pergi berdiri tengok di tengah-tengah, pergi tengah-tengah sikit, cakap pergi tepi-tepi tu tak jadi apa, pergi tengah-tengah, nah. Pergi duduk tengah-tengah kawasan kubur tu. Kita bayangkan kalau sekiranya kita dikuburkan dan diletakkan di tengah-tengah itu, tuan-tuan, rasanya kita akan jadi insan yang terbaik, insya-Allah. Nah, disebabkan kita ni duk rasa macam orang semua akan mati dulu. Nah, semua akan pergi dulu, kita ni lambat lagi, kita ni mungkin kemudian esoklah, no? Jadi orang dulu, sebab itulah kita rasa macam biasa saja. Tapi cuba kita letakkan diri kita, yakni kubur, tempat yang gelap, tempat yang sempit, tempat yang susah bagi kita, kita akan jadi orang yang kuat melakukan amal-amal yang soleh, insya-Allah. Dan sambung lagi, adakah, dia kata, seseorang, dia kata, pernah membayangkan, dia kata, tempat yang asing begini, tempat yang asing baginya. Itu, dia kata, padahal telah dikatakan kepadanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Nah, ini ayat ni Allah turunkan, tengok dalam kitab tafsir, diturunkan kepada kitab tafsir Qurtubi, tafsir At-Tabari. Dia kata apa? Ayat ni diturunkan kepada orang-orang kafir yang kata ni, nah, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Dia minta supaya apa? Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Siapa minta ni? Orang-orang kafir, orang tak beriman kepada Allah. Dulu Allah bagi peluang di atas dunia buat tak tahu, macam lah no? Ni orang hak beriman pun, orang Islam kita ni buat tak tahu saja, nah, buat tak tahu saja, no? Tengok masjid buat tak tahu, tengok orang soleh buat tak tahu, tengok ulama buat tak tahu, tengok orang mengaji Quran apa, tengok semua buat tak tahu. Nah, rancangan hak dan TV dah lah masjid tamai.
rancangan-rancangan agama nanti pun tak tengok. Kemudiannya dia kata minta supaya, dia kata la'alli a'malu salihan fiha taraktu kalla. Dia kata minta dia nak kembali ke dunia buat apa? Agar aku berbuat amal soleh yang terhadap amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Dia kata dia nak buat amal soleh dulu ni, duduk dunia tak buat. Masa hidup dulu ni, masa Allah bagi peluang ketika hidup, tak buat amal soleh, tak buat, no? Masa hidup ni orang duk cerita dah, Nabi ni suka semayang, tak ikut Nabi. Nabi suka puasa, tak ikut Nabi. Nabi ni tak ligan pangkat, dia duk ligan pangkat situ lah, duk tiap nak jadi ketua situ lah, no? Tuan kenal ke, no? Kan? Aduh, kelang kabut juga tuan-tuan tu, dia orang ni tak tahu lah. Tengok imam ni, tengok apa ni, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kata, ya Allah, la yanbaghi ahadin min ba'di, jangan kamu berikan kuasa seperti mana engkau berikan kepada aku. Jadi kita hari ni tuan-tuan, duduk atas dunia ni, manusia ni, dia kira duduk ligan kuasa, ligan kuasa, ligan pangkat, ligan kedudukan, ligan harta, ligan duit ringgit. Ni dalam keadaan law ni pun sama. Jadi tuan-tuan, kalau kita ni hak umur 60, 70, 50, 60, 70 ke atas ni, no, hak tambah hak umur 70 tu lepas dah daripada subsidi hak Allah SWT beri. Patutnya umur ni kena buat apa? Kena perbanyakkan amal-amal soleh. Tapi kalau kita tanya, dia tahu petang, dia kata tak, dia nak cari pahala kot jadi pemimpin. Tuan-tuan, beratnya jadi pemimpin ni. Esok ni, pada ketika kita berada di mahsyar, kan, wa yaqulun nas li ba'din wa yaqulun nas ba'dhum li ba'din. Satu hadis dalam Sahih Muslim disebut, maka apabila duduk manusia di padang mahsyar dalam keadaan terdiam, dan yang paling diam dan bukan takat diam, tunduk kepala pada ketika itu siapa dia? Orang yang pernah jadi pemimpin di atas muka bumi Allah. Hak paling takut ni siapa? Orang hak pernah jadi pemimpin atas dunia ni. Semua pakat tunduk, rapat tunduk. Pasal apa? Bila Allah tanya limanil mulkil yaum, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini, semua pakat tak mengaku pernah jadi pemerintah. Namanya tu. Nah, kalau dia tahu hak ni, kalau dia mengaji, kalau dia tengok hak ni, tengok hadis ni, dia akan takut kepada Allah. Nah, sebab duk berebut-rebut nak jadi, nak pegang jawatan ni, bukan nak laksanakan suruhan Allah, nak laksanakan syariat Allah. Hak duk berebut ni siapa? Nak pangkat, nak title, nak kedudukan. Sedangkan Nabi Sulaiman pernah kata dah, nah, kita akan ada orang yang boleh dapat kuasa macam mana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah bagi kat dia kuasa, boleh memerintah dunia dan isi. No, boleh memerintah habis no. Nah, makhluk-makhluk yang terbang di langit, boleh memerintah makhluk-makhluk yang ada dalam laut, setan-setan bawah kuasa dia. Allah bagi kat dia milal masyriqi wal maghrib. Allah tak bagi dah. Jadi kita terus duduk gelut lah. Orang kata lah, terus duduk gelut, terus duduk puluh lah. Nak jadi pemerintah, duduk kelang kabut apa? Kita minta lah kepada Allah supaya disejahterakan. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian dan bala ini supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nak bawa masyarakat semua untuk bertakwa kepada Allah. Hadirin hadirat ni rahmati Allah. Jadi orang kafir minta kepada Allah apa dia? Agar dia kata dapat berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan dulu masa duduk atas dunia. Allah suruh beriman, tak mau beriman. Allah suruh sembah Allah, tak mau sembah Allah. Macam Abu Jahal lah. Abu Jahal nama asal dia Abul Hakam. Mana apa Abul Hakam ni? Bapa kepada orang yang cerdik. Bapa cerdik, maksudnya dia ni bapa cerdik. Kita akan bicara dengan bapa pemodenan, bapa pembangunan. Ni bapa juga, dia bapa cerdik. Abu Jahal ni asalnya bukan Abu Jahal, nama dia Abul Hakam. Ni gelaran lah. Gelaran nama dia betul Umar bin Hisham. Siapa panggil dia Abu Jahal ni? Nabi bagi gelaran kepadanya Abu Jahal. Dia tahu apa Nabi suka gelak orang? Itu saya cakap pandai lah. No? Ada pasal lah Nabi ni dia tak bercakap ikut suka lu kita. Kita panggil kat orang gelak macam-macam. Hak kita gelak tu tak boleh. Hak Nabi gelak ni ada pasal. Sebab satu hari Al-Akhnas pernah bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, dia kata, pasal apa hang tak ikut Muhammad? Pasal apa hang tak mau beriman dengan Muhammad? Tak mau kata yang Muhammad tu Nabi, sedangkan hang hidup sama dengan Muhammad. Hang kenal Muhammad ni. Dia kata betul, dia kata. Nah, Muhammad ni tidak ada salah pada dia. Aku kawan dengan dia daripada kecil, aku kenal dia.
Aku membesar dan aku tengok dia ni tak pernah bohong. Ni siapa dia ni? Siapa dia yang kata ni? Abu Jahal. Dia pada kecil tak nak bohong. Kita pun dah bercakap benar sama orang. Dia tamu hang tak percaya kat aku. Aku pada kecil kena bohong. Kita bohong. Daripada kecil bohong bagi kita. Beza dia. Nah, kenapa kata Abu Jahal? Sebab itulah kami namakannya yusammihi al-amin. Kami namakan Muhammad, kami gelarkan Muhammad itu al-amin. Sebab dia tak nak bohong. Tak pernah bohong. Dia ni satu orang yang amanah daripada kecil sampai besar. Sampailah sekarang ni dia tak nak bohong. Tapi dia kata yang aku tak puas hati, dia kata sikit-sikit Bani Hashim, sikit-sikit Bani Hashim. Hak jaga Kaabah tok wan dia Bani Hashim. Lepas tu pak menekan dia Bani Hashim. Kemudian dia pula dilantik pula jadi nabi pula Bani Hashim juga. Dia kata ayu Bani Makhzum. Bagaimana pula keadaan Bani Makhzum? Ni aku ni Bani Makhzum, awak lekehkah bani-bani lain, kumpulan-kumpulan lain, kabilah-kabilah lain? Gitu aja tuan-tuan. Tak puas hati ni, nak jadi pemimpin juga, nak kuasa juga tu. Antara sebab dia iri hati, busuk hati. Nah, sampai tak puas hati bila Rasulullah diangkat jadi nabi. Dengki apa? Kita bolehkan dengki kat nabi lah. Sebab nabi ni diangkat oleh Allah, diutuskan oleh Allah, bukan boleh duk berdengki kata mana diangkat Muhammad jadi nabi, kami pun nak jadi nabi juga. Itu yang timbul macam-macam tu. Nah, nabi apa? Nabi palsu tu nah. Ini Nabi Kaha, Rasul Kaha, entah Rasul Kaha kan. Tuhan Harun dia pun nak jadi Tuhan juga. Allahu Akbar. No? Nak jadi Tuhan juga. Na'udzubillah. Kita tak jadi golongan tu lah. Tak jadi golongan orang Islam. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Sikit lagi dia. Dan sesungguhnya itu adalah, dia kata, perkataan yang diucapkan sahaja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Sebab dia ini orang-orang kafir. Nah, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzi la yu'minu bil akhirati hijaban mastura. Beza kita dengan orang kafir daripada kita baca Quran jadi benteng juga kepada kita sampai hari kiamat. Orang kafir tak baca, dinding mereka jadi dinding tu, alam barzakh tu akan jadi dinding untuk bawa mereka ke akhirat juga. Jadi mereka ni tak dipanggil, tak diberi peluang, tak diberikan apa-apa peluang lagi selepas itu. Sebab tu hadirin hadirat dirahmati Allah, ketika Allah SWT berikan peluang, ambillah peluang ni, peluang yang seketika ni. Dan kita pun kuliah tak boleh panjang lah, no? Kita ikut SOP arahan ni, no? Sebab insya-Allah kita sama-sama, selain itu kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya Allah SWT, no? Allah SWT tahu, no? Apa sahaja yang Allah buat ini sesuai dengan kita. Nah, sesuailah dengan apa hak kita minta sebelum ni, sesuailah dengan apa yang kita buat sebelum ni. Jadi kita tu usah duk rasa apa, no? Tu usah duk rasa apa? Duk rasa takut tak? Takut ke tak takut? Takdir Allah mengatasi segala-galanya. Jadi sentiasalah kita bersangka baik dan redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Itu yang kita boleh ucapkan. Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Banyakkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah yang dituntut oleh Allah. Allah sebenarnya nak tengok hambanya yang paling baik, ahsanu amala, yang paling baik beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa sekadar itu insya-Allah kita akan sambung lagi kitab kita pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Itu yang penting. Kita kalau boleh diampunkan dosa kita daripada kita ni dikira sebagai orang yang berada dalam kumpulan orang yang melakukan maksiat. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اكشف عنا البلاء والوباء ومن سيئات الأسقم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Syahadu an la ilaha, astaghfirullah.